demi kestabilan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Anda bersama saya Iman Nur Hizam sebagai hos untuk sesi kita Diskusi Johor. Baik, bersama saya adalah Datuk Seri Ahmad Maslan yang merupakan Setiausaha Agong UMNO. Terima kasih Datuk kerana sudi hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua yang mendengar dan menonton rancangan Diskusi Johor. Ya, betul. Yang kita adakan pada malam ini. Ya, betul. Baik, insyaAllah Tok. Terima kasih kerana hadir dan untuk anda semua silakan komen, like dan share. Sebarkan kepada seluruh rakan-rakan, sahabat handai dan juga ahli keluarga supaya anda tahu tentang perkara-perkara yang ingin kita bincangkan pada hari ini tentang PRN Johor secara khususnya. Baik Tok, pertamanya Tok saya nak tanya tentang perkembangan berkempen pada hari ini sehingga ke hari ini. PRN Johor itu bagaimana dan juga apakah progres Barisan Nasional rasanya pada pandangan Tok? 3 hari lepas saya bersama bosku datang ke Benot dan juga Polis Batang. 2 hari lepas saya bersama dengan Perdana Menteri yang datang ke Benot dan juga Polis Batang, dan saya melihat segala perkembangan dalam media sosial sehari dua ini, melihat Presiden pergi ke Pagoh, kemudian Timbalan Presiden ke Gambir, dan Menteri Besar pergi ke sana dan kemari. Alhamdulillah, pemimpin-pemimpin utama kita tidak duduk diam. Mereka berkempen habis-habisan dan saya harap kita semua, jentera Barisan Nasional, semua peringkat, jentera UMNO semua peringkat, sama ada pemuda, wanita, puteri, bahagian cawangan PDM, teruskan bekerja sehabis baik sehinggalah pada pukul 6 petang atau lebih daripada itu beberapa jam pada 12 hari bulan Mac nanti. Kita terus berusaha sehingga ke garisan penamat. Baik Tok, tentang perkara itu Tok nak tanya sedikit tentang di kawasan yang kita sekarang ni tengah berkempen iaitu seluruh negeri Johor. Pada pandangan Datuk lah, apa pandangan Datuk apabila ada parti-parti yang tidak tahu peraturan ataupun sengaja tidak mengambil tahu peraturan? Sebagai contoh, pada awal-awal berkempen hari itu, parti muda sendiri datang ke Komand Santa Barisan Nasional untuk menampal bendera, untuk menampal banner-banner muda di Komand Santa Barisan Nasional. Dan juga baru-baru ini juga mereka trespass, melanggar kawasan JLC di negeri Johor sendiri untuk menggunakan inkubator secara tidak sah. Macam mana tu? Ini menunjukkan mereka kurang pengalaman. Dalam politik ini kita jangan pergi berdepan dengan musuh politik kita secara begitu rupa ataupun tidak mengikut peraturan dari segi lokasi-lokasi tertentu yang tidak patut kita masuki. Jadi saya harap pihak muda ni dia baca lebih kurang dulu segala peraturan berkempen ya. Nak pasang bendera, pasang tempat lain lah. Betul, Jangan betul. pasang kawasan kita pula. Dia akan menimbulkan provokasi yang berlebih-lebihan. Macam di Benot itu, mereka letak sebesar-besar poster betul-betul berhadapan pusat khidmat saya. Oh. Tak apalah, berdepan tak apalah. Nak Betul. pasang apa pun. Tetapi pasang benda besar-besar ni tak semesti orang suka semuanya ya. Betul. Kadang-kadang orang meluat juga tengok. Betul. Abah sana, abah sini. Ada sebenarnya tu ada poster banner besar Abah yang diturunkan sebab tidak mengikut spek SPR sempena pilihan raya kali ini. Dia semua perkara itu mesti ada pencetak dan penerbit. Dicetak oleh Ali bin Abu, diterbitkan oleh parti sekian-sekian, beralamat nombor telefon. Itu salah satu syarat utama ya. Kalau tidak ada perkara itu maka tidak boleh dipasang. Baik Tok. So untuk perkara tersebut Tok nak tanya sedikit tentang apakah pandangan Datuk sampai ke hari ini tentang ikhtiar-ikhtiar Barisan Nasional, yang di mana apa pandangan Datuk tentang macam mana Barisan Nasional boleh laksanakan dengan janji-janji yang kita berikan, ikhtiar-ikhtiar. Ada ikhtiar ekonomi, ada ikhtiar politik, ada ikhtiar kesejahteraan rakyat ya. Ada ikhtiar orang muda Johor. Saya terlibat dalam 4-5 mesyuarat menyediakan ikhtiar itu ataupun manifesto itu ataupun aku janji itu ya. Dan segalanya telah dipikirkan. Ia adalah perkara-perkara utama lah.
perkara-perkara detail tu kalau kita nak masukkan terlalu tebal. Jadi kita letak lebih kurang 40-50 muka surat yang diedarkan itu pun cukup mengambil masa juga kepada siapa yang ingin membacanya. Betul. Saya harap bacalah segala ikhtiar Barisan Nasional. Perkara utama yang kita menyatakan di situ bahawa perkembangan ekonomi di negeri Johor ini adalah untuk kesejahteraan rakyat. Kalau ekonomi terencat akibat daripada salah takbir dan tidak tahu mentadbir, ia akan memberikan kesan yang tidak baik kepada rakyat. Kita ni bersempadan dengan sebuah negara maju yang terkenal di dunia, Singapura. Kita harap tak berapa lama lagi kita akan buka sempadan ya, dan kemudian ekonomi boleh berjalan dengan baik. Berjuta orang daripada luar kemungkinan selepas ini akan kembali ke Johor Bahru. Betul. Dan ke Batu Pahat, ke Muar, ke Pontian, betul, ke Desaru bercuti. Segalanya itu akan membuka peluang ekonomi. Oleh itu, apa yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Hasni Mohamad, antara perkara utamanya ialah fokus pada ekonomi negeri dan ekonomi rakyat. Perkara kedua ialah untuk kita memastikan segala masalah COVID ini diatasi. Itu yang kedua. Perkara ketiga ialah mengenai kesejahteraan dan keharmonian masyarakat pelbagai kaum dalam negeri Johor ni. Negeri Johor ni ada 55-56% Melayu Bumiputera, ada 35-36% masyarakat Cina, ada 7-8% masyarakat India, ada 2-3% daripada masyarakat lain-lain seperti orang asli, seperti masyarakat Sabah dan Sarawak. Jadi dalam kerencaman penduduk negeri Johor itu, mestilah kepimpinan negeri Johor, Menteri Besarnya, amat jelas dan memahami keadaan situasi di negeri Johor. Dan saya rapat dengan beliau sebenarnya. Kerap kali bertemu. Bukan baru ni, sebab kami satu bahagian. Satu bahagian Pontian. Allah dah takdirkan bahawa dia jadi Menteri Besar. Allah takdirkan saya jadi Susah Agung UMNO. Jadi kami saling menghormati atas jawatan masing-masing dan saling bercompare notes, kata orang putih, untuk perkara yang tertentu dalam hubung kait dengan negeri Johor. Baik, Tok. Jadi tentang perkara tersebut, Tok, bila Tok ceritakan mengenai ikhtiar Barisan Nasional sebegitu, saya nak tanya, Tok, tentang pandangan Datuk. Baru-baru ni ada masyarakat orang asli di Johor sendiri menyatakan hasrat mereka apabila habis PRN ini janganlah lupakan mereka. Bagaimana Barisan Nasional selama-lama ini menjaga kebajikan orang asli itu? Kita tidak pernah ada wakil rakyat, ahli parlimen orang asli, ya. Betul. Baru ni kita ada Datuk Ramli Mat Noor dinobatkan sebagai ahli parlimen Cameron Highland, dan kemudian beliau menjadi ahli parlimen. Kemudian kita cuba menguruskan beliau supaya jadi timbalan speaker Dewan Rakyat. Beliau jadi pengurusi Amanah Raya, dan saya baik sangat dengan beliau dan tahu dalam Dewan Rakyat beliau selalu menimbulkan hal-hal ehwal orang asli. Saya dalam kawasan saya ada orang asli, kampung asli Kuala Benot, ya. Dan juga kampung mahkota di Pontian Besar. Kita telah berusaha menaikkan taraf kampung itu. Kalau Iman pergi ke kampung itu, tak akan perasan bahawa ia kampung orang asli. Dengan rumah yang besar, dengan segala fasiliti yang kita sediakan. Baru ni saya pergi ke kampung asli Kuala Benot itu, apa yang kita tambah ialah dewan terbuka. Kita dah ada balai raya, kita ada tadika di situ, ada surau di situ, ada futsal, segala perkara. Dan kemudian saya bagi peruntukan macam-macam ni. Sehari dua ni ada orang asli yang jadi nelayan, lepas itu mereka nak minta jalan, lepas itu saya akan usahakanlah tentang perkara itu untuk menuju ke bot mereka misalnya. Kita sentiasa ambil perhatian. Di kampung Seri Mahkota tu pula ada masalah dia tentang pelupusan sampah. Lepas itu kita dah selesaikan bersama dengan Majlis Perbandaran. Apabila saya sebut perkara ini,
di hadapan saya terbayang segala Nah, ya, betul. wajah-wajah itu, Ha. dan ada sebahagian orang asli yang kita pindahkan tempatnya. Ini satu usaha kami bersama, termasuk terutama Datuk Asni, memindahkan kampung nelayan di Benot ke satu pusat perpindahan dengan bantuan Kementerian Luar Bandar yang pada ketika itu ialah Datuk Ismail Sabri jadi menterinya, dan satu projek yang menarik, ya, yang hebat, yang harganya kosnya 30 lebih juta. Bagaimana kita bina rumah orang asli sebiji-sebiji, ya, di kampung nelayan itu supaya mereka dipindahkan daripada kawasan yang selalu banjir. Ini sudah siap pun Betul. tempatnya, dan tak lama lagi mereka akan berpindah ke rumah-rumah baru. Jadi ini satu usaha kerajaan. Ini saya memberikan contoh kawasan saya. Betul. Kawasan yang lain pun tentu ada contoh-contoh sebegini. Yakinilah bahawa kita tidak akan mensia-siakan. Ada seorang senator orang asli lawan menteri besar, namanya Datuk Isa. Saya kenal lah dia ni daripada dulu lagi. Dia bekas pengarah orang asli Jakwa Pahang. Kemudian ya, Datuk Najib mempersetujui beliau jadi senator orang asli, ya. Tetapi apabila kita kalah, Datuk Najib tak lagi jadi Perdana Menteri, dia nak disambung sekali lagi senatorship dia. Dia masuk PBBN. Melompat juga. Minta Muhyiddin nyambung kan. Allah, lepas tu sekarang ni berlawan pula dengan Datuk Hasni. Jadi saya tak nampaklah perjuangan sebegitu rupa. Sayanglah, sayang. Walau bagaimanapun kita tidak akan mensia-siakan, walaupun perkara yang seumpama itu telah berlaku, kita tak akan sia-siakan kehidupan orang asli. Percayalah, saya rapat dengan mereka dan pemimpin lain di semua tempat di negeri Johor yang mana ada orang asli, tentu juga mereka rapat. Orang asli sekarang dah moden-moden, dah semakin bagus, ya. Kita ada jabatan khas, Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakwa, yang ditubuhkan lama dalam zaman Barisan Nasional. Betul. Yang tentunya akan terus membangunkan mereka. Betul, Panjang pasal orang asli. Tapi itu memang saya rasa penting juga Ya, untuk ditekankan tu. betul. Saya rasa hasil daripada Barisan Nasional Policy tu, saya secara peribadi tu ada kenal kawan saya dulu time universiti, time saya belajar diploma. Sekarang ni dia dah sambung belajar di luar negara tu. Orang asli di Pahang. Wah, Orang asli di Pahang itu sekarang belajar di United Kingdom. alhamdulillah. Hasilnya daripada polisi-polisi dasar-dasar Kerajaan Barisan Nasional. Jadi tu, tentang perkara tersebut saya rasa cukuplah difahami bahawa Barisan Nasional tidak pernah mengenepikan mana-mana kaum, terutamanya kaum orang asli, dan juga pemimpin-pemimpin seperti Datuk Seri Ahmad Maslan sendiri banyak memikirkan dan menyelesaikan masalah-masalah tentang orang asli itu sendiri. Ada satu saya nak tambah ni mengenai kita punya, apabila kita ada perubahan dalam kita punya perlembagaan UMNO, Ya. dalam perlembagaan UMNO yang sebelum ni kita tak letak, sekarang kita letak. UMNO adalah sebuah parti politik yang berjuang mendukung cita-cita agama Islam, kebangsaan Melayu, dulu kebangsaan Melayu je. Ini cita-cita agama Islam. Nombor 1, kebangsaan Melayu. 3, Bumi Putera. 4, anak negeri Sabah. Sebab Sarawak kita tak ada UMNO. Betul. Dan orang asli. Dalam preamble 6 asas dan tujuan UMNO tu, dalam dia punya paragraf utama, kita letak orang asli serta perpaduan Malaysia, kaum-kaum lain lah, demi kemakmuran dan kestabilan negara. Ada perkataan kestabilan dalam dalam perlembagaan UMNO dalam tu sendiri. perlembagaan UMNO. Betul. Ini saya nak orang tu Emphasize lah. menekankan Betul. bahawa orang asli spesifik kita letak dalam perlembagaan UMNO. Betul. Dulu tak ada. UMNO ni sentiasa kita memperbaiki apa yang kita rasa kurang, kita perbaiki. Betul. Di zaman Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ni. Betul. So untuk pengetahuan semua, itulah dia UMNO, macam Datuk Seri sendiri cakap, bukanlah satu parti yang stagnan, bukan satu parti yang tidak berubah, tapi sentiasa evolve untuk berikan khidmat yang terbaik kepada masyarakat di negara ini sendiri. Jadi tu, mungkin saya nak tanya sedikit pendapat Datuk tentang apa yang sedang berlaku pada hari ini ketika PRN Johor ini, apabila Tan Sri Mahyudin Yassin mengaku bahawa Felda itu pelupusan hutang adalah hanya disebabkan dia. Macam mana tu? Saya nak baca kenyataan oleh
pengurusi Felda yang menghantar kepada saya kenyataan beliau ya. Okey. Idris Yusof ya. Idris Yusof besut penghapusan hutang peneroka. Tu? Ya, betul. YB MP Besut Idris. Dia sebut sini, kepimpinan baharu Felda sejak Mei 2020, ini ketika beliau jadi pengurusi Felda, telah menetapkan sasaran untuk menambah baik prestasi pengurusan Felda. Di antara penambahbaikannya termasuklah memastikan akaun keuangan dan akaun peneroka dimuktamadkan. Akaun ini telah berjaya dimuktamadkan pada awal tahun 2021 setelah hampir 20 tahun ia tidak dimuktamadkan. Langkah pemuktamadan ini telah melibatkan jumlah wang hutang lapuk uncollectible berjumlah 8.3 bilion iaitu merupakan 80% dari jumlah besar hutang peneroka. Ini hanya dapat dilakukan dengan usaha gigih pihak pengurusan dan kumpulan peneroka itu sendiri. Terima kasih kepada semua mereka yang telah bekerja kuat untuk tujuan memuktamadkan akaun peneroka Felda. Terima kasih Idris Yusof, pengerusi Felda. Kepimpinan baharu Felda di bawah beliau. Betul. Tapi ada pula orang yang claim Betul tu. Bila Datuk cakap dan highlightkan perkataan pengurusan itu, tidak pernah ada logiknya Perdana Menteri sendiri akan menguruskan Felda secara hands-on, betul tu. Sudah pasti pengurusinya sendiri. Saya percaya kepada usaha Datuk Seri Idris Yusof ni. Saya rapat dengan beliau. Beliau adalah pemimpin UMNO, bekas pengurusi perhubungan UMNO Negeri Terengganu, bekas Menteri Besar Terengganu. Sebelum itu beliau satu ofis dengan saya. Saya susun politik Menteri Pembangunan Usahawan, beliau timbalan Menteri Pembangunan Usahawan satu ketika. Jadi saya kenal rapat. Di Dewan Rakyat pun selang seorang je saya dengan dia. Idris Yusof, ada Pasir Salak dan saya. Kami selalu berbincang pasal isu peneroka ni, dan ketika beliau menjadi pengurusi Felda, beliau melantik saya. Jadi saya tahu dah cerita Felda ni. Memang sebagai ahli jawatan kuasa parlimen yang memberikan pandangan-pandangan tentang Felda. Dan saya pernah menjaga Felda ini ketika saya jadi pengarah serentak Felda Jabatan Perdana Menteri 2005 hingga 2008. Betul. Dan kemudian pada tahun 2009 sampai tahun 2013, selama 4 tahun menjadi timbalan menteri yang jaga Felda. Itu 4 tahun. Sebelum itu 3 tahun jadi pengarah serentak Felda Jabatan Perdana Menteri, 4 campur 3, 7. Bererti saya faham sangat. Kemudian baru-baru ni sejak beliau jadi pengurusi Felda, dan beliau terus menyebut mengenai hutang dan sebagainya, itu memang kerja dia. Kerja dia menyelesaikan perkara itu. Janganlah pula orang lain yang claim ya. Lembu punya susu, sapi dapat nama. Baik tu. Jadinya itu tentang perkara yang saya dekat dengan pengundi-pengundi di Johor ni sendiri. Sebagaimana kita tahu, kawasan Felda di negeri Johor ini adalah kedua terbesar di seluruh Malaysia. Selepas Pahang, ketiga Pahang ialah Negeri Sembilan. Selepas itu negeri-negeri lain. Betul, betul. Dan Datuk, apabila kita bercerita tentang perkara ini, it leads to another point bahawa adakah tentang KWSP tu. Macam mana pandangan Datuk tentang KWSP? Tan Sri Muhyiddin Yassin sentiasa mengatakan bahawa KWSP pengeluarannya sentiasa dikeluarkan pada zaman beliau, tapi zaman kini tidak dapat. Macam mana Datuk? Dia tak ada idea pun tentang perkara itu. Yang menimbulkan asalnya KWSP ni bosku. Dia yang mulakan. Kemudian mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Tak ada daripada PPBM pun perkara ni. Kemudian ahli-ahli Parlimen UMNO yang mendesak. Akhirnya Menteri Keuangan yang meluluskan segalanya atas desakan UMNO. Sekali lagi saya nak beritahu bahawa saya mengepalai tim pasukan UMNO apabila diminta untuk membuat presentation mengenai cadangan-cadangan bajet pada tahun 2021, tahun 2022, bajet 2021 pada tahun 2020, kemudian bajet 2022 pada tahun 2021. Saya ingin menyatakan dan menjelaskan, termasuk Datuk Dr. Ashraf Wajdi sebagai jawatan kuasa kecil kami pergi bersama menghadap Menteri Keuangan.
sekali lagi lah. Betul? Jangan nak ambil apa ni, kata Jangan nak orang ambil tu, credibility. ambil kredit. Ha. Segala usaha dan permohonan menyatakan itu di dewan rakyat dan idea asal semua pada pemimpin-pemimpin UMNO. Betul. Dia tak ada pun mengeluarkan idea itu. Ini faktanya lah. Betul. Bolehlah cek balik. Baik Tok, bila kita cakap tentang perkara tu Tok, kita nak tanya sedikit juga tentang ketika zaman Perikatan Nasional ada sebenarnya jasa dia. Jasa dia adalah PKP, lockdown yang tak habis-habis. Apa pandangan Datuk tentang kesengsaraan rakyat apabila lockdown dah lah ketat dan kemudian ni tak ketat pula, longgar menyebabkan lebih banyak infection yang lebih banyak orang terjejas. Macam mana Tok? Lockdown separuh masa. Betul. Ini dipanggil ya. Akibat daripada itu maka apa yang dah berlaku. Itu satu perkara yang kita tak boleh lupakan. Dan kematian yang bertambah apa semua. Sekarang ini walaupun kes banyak tapi kematian tidak tinggi ya. Betul. Kerana kita telah divaksinkan dan pasal vaksin ni dia juga claim. No, dia juga Tok. Saya nak beritahu dalam kerajaan dia tu jauh lebih ramai ahli-ahli UMNO dan ahli Parlimen UMNO. Ahli Parlimen UMNO dalam kerajaan PN pada ketika itu yang membantu menguruskan COVID ini ialah menteri-menteri UMNO yang buat kerja balaci, yang kerja apa dipanggil kerja keras ni. Kerja keras. Kerja yang tak popular ni. Datuk Mail Sabri keluar TV hari-hari. Takkanlah kita dah tak ingat. Datuk Dr. Adham Baba. Betul. Yang menguruskan segala SOP dan macam-macam. Betul. Kemudian KJ mengenai vaksin. Lepas tu apabila pertukaran kerajaan baru pun walaupun mereka bertukar Kementerian Kesihatan dan Mesti masih lagi di situ dan yang mengaturkan SOP dan sebagainya seorang lagi Menteri UMNO, Datuk Isham. Mana menteri dia orang? Tak ada. Siapa nak memadamkan kenyataan saya ni? Siapa nak mengatakan apa yang saya sebut ni tak betul? Ini adalah fakta. Betul. Jangan dipadam fakta itu. Yang buat kerja teruk tetapi tidak popular dan akhirnya mendatangkan kesan ini ialah menteri-menteri UMNO. Betul. Ini adalah faktanya. Betul. Jadinya Tok, apabila kita cakap tentang perkara tersebut, menteri-menteri UMNO Barisan Nasional yang berkhidmat untuk memastikan keadaan rakyat dalam keadaan terjaga, tapi apabila claim pula datangnya daripada Tan Sri Mahyudin Yassin, datang pula dari Perikatan Nasional. Itu adalah perkara yang tidak sewajarnya lah berlaku. Tapi apabila kita cerita begini, tolonglah sampaikan perkara yang sebenar yang berlaku dan perjelaskanlah dalam masa tempoh beberapa hari ini supaya rakyat jangan terkeliru. Mereka ni tidak ada hebat idea mana pun. Mereka jaga kementerian mudah-mudah ya. Betul. Okay. Tok, bila kita cakap tentang perkara ni Tok, saya terfikir juga nak bertanya, apakah pandangan Datuk mengenai HSR Tok, High Speed Rail, yang pada kita tahu ketika zaman Pakatan Harapan ia ditangguhkan, kemudiannya dibatalkan secara keseluruhan dan kemudiannya sekarang ni kita nak hidupkan semula dalam Barisan Nasional, punya ikhtiar Barisan Nasional Johor, memang kita ingin menghidupkan semula HSR. Tapi kita nampak pula Tok, di belah sana Perikatan Nasional, iaitu bekas daripada Pakatan Harapan, Tan Sri Mahyudin Yassin yang bekas daripada Pakatan Harapan yang bersama dengan Pakatan Harapan ketika membuat keputusan bahawa HSR ini perlu dibatalkan, tapi kini dia pula berkata kita kena hidupkan balik. Macam mana, apa pandangan Datuk perkara itu? Inilah orang yang cakap tak serupa bikin dan kemudian orang yang ding-dong dan tak ada prinsip dari segi pembangunan. Dalam kita punya ikhtiar Johor, dengan jelas kita nak 6 lorong daripada Yon Peng ke Johor Bahru. Itu dari segi lebuh raya lah. Dan kita nak menghidupkan kembali HSR Singapura Kuala Lumpur. Yang mereka dah batalkan. Betul. Yang kemudian mereka nak buat daripada JB ke KLIA. Ini semua fikiran-fikiran yang tidak membuat kajian yang mendalam. Kita telah buat kajian yang menyeluruh bahawa HSR ini perlu daripada Singapura pergi ke Kuala Lumpur dalam masa 90 minit. Dan dia akan singgah di JB, singgah Batu Pahat, singgah di Muar. Lepas tu orang kata kau kawasan Pontian apa kau dapat? Saya nak beritahu kawasan Pontian menjadi pusat bekalan dan servis kepada HSR. Dengan lain perkataan, rakyat di Pontian akan dapat banyak manfaat jika HSR ini dikembalikan semula
dalam bentuk asalnya. Kenapa kita perlu daripada Singapura? Perlu daripada Singapura sebab situ adalah pusat pelancong seluruh dunia datang. Betul. Jadi mereka berkumpul di Singapura, kemudian naik high speed rail itu, singgah Johor Bahru, ya, singgah Batu Pahat supaya semakin bagus, semakin berkembang bandar Batu Pahat dan sekitarnya, berkembang bandar Muar dan sekitarnya, berkembang Iskandar Puteri dan juga Nusa Jaya dan sekitarnya, dan segala servis area itu pusat perkhidmatan di Pontian. Jadi perkara ini perlu diteruskan dan mereka melihat agaknya kehebatan perkara itu, lantas dia pun nak tumpang tui. Banyak betul nak tumpang. Saya dah sebut dah, mereka tak ada idea pun. Betul. Ini semua idea original Barisan Nasional. Betul. Jadinya kita boleh nampak kat situ sebenarnya apa-apa yang Perikatan Nasional buat adalah mereka cuba mirror ataupun copy dari Barisan Nasional itu sendiri. Betul. Daripada Barisan Nasional iaitu biru ori. Jadi itu biru mereka biru lusuh. biru yang dah lusuh. Yeah. Betul. Jadi tu saya nak tanya Datuk sebagai orang Johor sendiri, ahli parlimen Pontian sendiri, apa pandangan Datuk tentang rakyat sekarang ni tentang pola pengundian? Macam mana Datuk rasa, adakah Barisan Nasional akan memenangi pilihan raya negeri Johor pada kali ini dengan besar ataupun bagaimana? Saya gembira apabila melihat masyarakat Cina berubah yang ketara sungguhlah. Ini terima kasihlah saya kaum Tionghoa di seluruh negeri Johor dan pemimpin-pemimpinnya. Dan kita juga mengekalkan 15 kerusi MCA, walaupun MCA hari itu tidak menyumbang sebarang kerusi, tetapi kita masih kekalkan 15 kerusi kepada mereka atas dasar bahawa masyarakat Cina semakin kembali kepada Barisan Nasional. Ini adalah satu perkara yang penting. Saya bertemu, bukan tak bertemu, berbual, berbincang dengan masyarakat Cina. Pemimpin-pemimpin mereka menunjukkan bahawa kekesalan yang amat sangat apabila mereka tersalah pilih pada PRU yang ke-14. Dan orang Melayu juga begitu, kekesalan yang amat sangat. Ya. Sebagai contoh yang selalu saya sebut, bagaimana satu keluarga suami dan isteri bertemu dengan seorang wakil rakyat dan menyatakan bahawa minta maaf tak mengundi hari itu. Wakil rakyat berkenaan tanya mereka kenapa, kerana mereka kata mereka ingin hapuskan PTPTN, tapi akhirnya PTPTN tidak dapat dihapuskan pun. Betul. Jadi masyarakat yang lain tengok orang muda, masyarakat Cina orang muda apabila bosku datang ke satu tempat nama Sanglang, mereka berteriak, I love you bosku. Bagaimana nak lihat seorang orang Cina muda boleh menuturkan perkataan itu di hadapan kami yang ramai mendengarnya. Ia adalah di luar jangkaan, dan walaupun Datuk Seri Najib berhadapan dengan kes mahkamah dan kezaliman terhadap beliau oleh proses segalanya ini semua adalah kezaliman terhadap beliau, tetapi rakyat begitu ramai sekali bersama dengan beliau di semua tempat yang dia pergi. Kita harap ia adalah satu petunjuk yang positif bahawa kita ada perubahan yang semakin baik dibanding dengan PRU yang ke-14. Baik, Datuk, terima kasih banyak Datuk kerana memberikan statement begitu, kerana memberikan penjelasan dan menyampaikan kepada kami semua bahawa ada orang-orang yang telah pun berubah daripada dulu tidak inginkan Barisan Nasional tapi kini inginkan Barisan Nasional kerana telah rasa kehilangan. Sebab Datuk, saya rasa saya tertarik dengan ada pernah Datuk pernah cakap bahawa sebabkan dulu Barisan Nasional memberikan manifesto dan tercapai. Makanya apabila Perikatan Nasional, Pakatan Harapan memberikan janji, rakyat inginkan boleh tercapai. Padahal itu sebenarnya kekuatan daripada Barisan Nasional saja. Betul tak? Ya. Kita ada sebut janji ditepati. Betul. Itu kita punya tagline. Janji ditepati. Dan orang berpegang pada janji. Kalau kita tak tunai janji, maka orang akan ingat di hadapan orang senyum tapi di belakang orang menyampah. Jadi inilah yang berlaku kepada pihak mereka. Bukalah buku harapan. Banyak betul perkara yang tak ditunai. Harapan hanya tinggal harapan. Kemudian lihatlah 10 perkara
yang mereka ingin laksanakan dalam masa 100 hari, perkara itu juga tidak ditunaikan. Jadi ini adalah fakta-fakta yang tragik yang berlaku pada rakyat Malaysia. Memang mereka ada tunaikan menghapus GST, tapi dia tambah dengan 6 cukai dan naikkan 3 cukai. Apa bendanya? Hapus 1 cukai, wujud 6 cukai baru, tambah naik 3 cukai lama. Rakyat tidak dijanjikan begitu, kan? Betul. Rakyat dijanjikan hapus GST, maka rakyat kata dalam fikiran mereka tak adalah cukai GST ni lagi. Tetapi apabila ditambah begitu rupa dengan cukai soda, dengan cukai digital, dengan cukai perkhidmatan, dengan cukai jualan, ya cukai-cukai macam-macam. Daripada 6% naik jadi 10%. Jadi rakyat amat keliru dan kata orang itu kesal terhadap segala perkara yang berlaku, dan inilah yang telah terjadi. Betul. Betul. Jadi dekat situ sebenarnya rakyat dijanjikan kemudahan, hilangnya sengsara, tapi apa yang diberikan adalah pertambahan sengsara, tu. Ya, baik. Datuk, mungkin saya nak tanya Datuk tentang perkara terakhir ini, iaitu kesimpulan Datuk dan apa harapan Datuk kepada jentera-jentera parti, apa harapan Datuk kepada rakyat-rakyat di luar sana sendiri? Bukan hanya orang muda yang kahwin kali pertama dapat RM1,000. Dah tahu ke belum? Apa satu peranjat pula tak? Dah baca belum ikhtiar Barisan Nasional? Bacalah, bukan panjang sangat pun, bukan macam buku teks universiti atau buku teks tingkatan 5. Betul? Dan semua yang masuk universiti dapat RM500 setiap tahun. Bukan itu sahaja, tetapi kita ingin mengembalikan Johor sebagai negeri utama dan pertama, daripada gerbang selatan menjadi negeri yang paling maju dan negeri yang paling hebat di dalam negeri-negeri di seluruh Malaysia. Itu harapan kita. Itu impian kita. Tak nak sebut harapan. Tak nak sebut dah. Itu hasrat kita. Itu impian kita. Dan kita mudah-mudahan segala hasrat ini boleh tercapai. Kita inginkan kestabilan. Kestabilan ni amat penting. Bagaimana cara nak dapat kestabilan? Dapat kestabilan ni bukan menang 1-2 kursi. Nak memerintah kena 29, kan? Ya, betul. Dia bukan dapat 30, ya. 31 tak cukup. Dia kena dapat 38 dan ke atas. Itu baru dapat, maksudnya kestabilan. Jangan kerana orang kata BN dah menang dah, kau tak payah keluar mengundi. Ini taktik pembangkang. Jangan sebut begitu. Kepada kita pendokong kuat Barisan Nasional, kepada kita pendokong kuat ahli UMNO, ahli MCA, ahli MIC, penyokong MCA, penyokong MIC, dan juga rakyat daripada Sabah dan Sarawak yang ada kaitan dengan PBRS dan sebagainya, ya. Keluarlah beramai-ramai mengundi pada hari 12 hari Sabtu, 12 bulan Mac, hari Sabtu ini. Jangan kita kata BN dah menang dah, maka aku tak keluar mengundi, maka ia merugikan. Jangan kita berbuat demikian. Kepada yang first time voters, 750,000 orang, inilah kali pertama anda mencatat sejarah dalam hidup anda dan dalam diri anda. Jangan lepaskan peluang untuk mencatat sejarah itu. Selama-lama ini kita lihat segala apa yang anda lihat di hadapan, di kiri dan kanan, surau dan masjid, sekolah dan klinik, jalan raya dan juga segala kemudahan asas yang terbentang, pembangunan-bangunan kecil dan besar, kedai dan pasar raya yang ada di hadapan kita ini, siapa yang mengusahakan? Yang mengusahakan ialah Kerajaan Barisan Nasional. Takkanlah kita lupa tentang perkara itu. Daripada kita tadika sampailah kita meninggal dunia, daripada kita tak dapat kerja sehinggalah kita dapat kerja, daripada kita bukan peniaga sehinggalah kita menjadi peniaga yang berjaya, segalanya diusahakan oleh Barisan Nasional. Saya pergi makan bubur ada satu malam di Taman Sentosa. Remy yang jual bubur itu, saya kata, bagus berniaga, bagus. Dia kata, UMNO tolong. Dia kata, tempat ini sebelum ini susah untuk berniaga, lepas itu kita dapat bantuan daripada UMNO, maka dia boleh dapat perniagaan dan berniaga di situ tanpa diganggu oleh sesiapa. Sebagai contoh kecil, tapi perniagaannya agak maju. Kalau siapa-siapa datang Johor Bahru, jangan lupa pergi ke Taman Sentosa untuk makan bubur. Bubur panas dengan
sayur kangkung, telur masin. Hmm. Dan sedap sangatlah. Sedap Sedap. Antara bubur yang paling sedap saya pernah makan. Ataupun pergi berniaga di mana-mana menggunakan online, berniaga tudung, berniaga madu, berniaga kerepek, keropok dan juga kuih tradisional. Di mana-mana kita berada, kita sentiasa akan membantu. Sebagai contoh, apabila Perdana Menteri datang ke Pontian, lebih 5-6 ribu kerja kosong diumumkan, dan rakyat datang berbondong-bondong interview tu dapat kerja. Sebagai contoh. Kemudian pengumuman-pengumuman yang dibuat, ada college community akan didirikan di Benot dalam kawasan Pontian, dan macam-macam lagi usaha-usaha kita untuk membantu rakyat. Tak henti-henti lah. Betul. Tak henti-henti. Komitmen kepada menteri-menteri UMNO yang pandai mentadbir ni dan tahu dan banyak pengalaman ini tanpa henti, Iman. Betul. Dalam segala sudut tanpa henti. Dan kita harap jangan lupa bahawa kita ingin jadi negeri termaju di antara negeri-negeri di dalam negara Malaysia ini, dan mudah-mudahan gerbang selatan ini benar-benar hebat. Arkitek dan jurutera utamanya, tak lain dan tak bukan, juga seorang jurutera, Ya, betul. Datuk Hasni Mohamad. Di Benot beliau jurutera, di Pulau Sebatang Haji Hasruniza Hasan, seorang jurutera kanan dengan JKR Johor, letak jawatan menjadi calon dua wanita sebagai contoh, 2 don, dan ia ada contoh-contoh di don-don lain, berapa ramai peguam yang bertanding profesional, yang ada jawatan yang pernah menjawat jawatan pelbagai, yang punya pengalaman yang macam-macam. Ini kita hidangkan di hadapan rakyat Johor. Percayalah, mereka bukan kluster mahkamah. Betul. Kluster mahkamah pun kerana diklusterkan. Betul. Jadi kita harap rakyat memahami tentang perkara ini. Sama-sama kita memikirkan masa depan, kestabilan masa depan. Sama-samalah kita mengundi Barisan Nasional. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk Seri Ahmad bin Maslan. Terima kasih kerana hadir pada hari ini. Terima kasih atas segala perkongsian yang diberikan pada hari ini. Terima kasih atas diskusi Johor, di mana anda perlu faham, sebagaimana Datuk Seri telah mengatakan, bahawa tanggungjawab untuk kestabilan masa depan Johor terletak pada bahu anda, dan jika itu tidak terlaksana, undilah Barisan Nasional supaya Barisan Nasional dapat melaksanakan kestabilan masa depan demi rakyat Johor, demi ekonomi negeri Johor itu sendiri. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.